Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, kita jumpa kelas kita yang pertama selepas cuti sekolah. Okay, untuk tingkatan 2A2. So, saya harap kamu tengok dan tonton video saya. Okay, supaya kita tak terlepas kelas kali ini. Okay, so semua buka buku teks muka surat 76. Kita akan masuk bab 4. Okay, penyakit berjangkit, iaitu pun kesihatan manusia. Penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Okey, so boleh tengok dekat buku teks anda masing-masing. Okey. So kita ada dua jenis penyakit. Yang pertama, penyakit berjangkit, yang kedua penyakit tidak berjangkit. So awak tahu penyakit berjangkit disebabkan oleh jangkitan patogen. Apa itu patogen? Patogen ialah organisma yang menyebabkan penyakit itu. Okay, organisma yang sebab penyakit. Apa organisma yang sebab penyakit? Contohnya virus, okay, ataupun bakteria, protozoa dan sebagainya yang sebab penyakit. Itu kita namakan patogen. Okay, virus, bakteria itu namanya patogen. So patogen itu yang menyebabkan jangkitan melalui medium vektor. Vektor ni apa pula? Vektor ni adalah organisma yang sebarkan penyakit. Contohnya patogen tadi, okay, bakteria tadi pergi dekat lembu. Okay, pergi dekat lembu vektornya contohnya ataupun pergi dekat nyamuk Aedes. Pergi dekat nyamuk, so nyamuk tu kita panggil sebagai vektor. Okay, vektor. Boleh faham? Contoh lain lagi macam tikus. Okay, tikus, okay, ada virus dekat tikus. Virus tu kita panggil sebagai patogen. Okay, virus tu pergi dekat tikus. Tikus tu sebagai vektor. Dia bawa penyakit tu, menjangkiti awak contohnya kepada manusia. So tikus itu adalah sebagai vektor. So contoh-contoh penyakit-penyakit adalah tuberculosis ataupun kita nama lainnya adalah TB, batuk kering. Okey, selesema. Okey, selesema. Nah, ini semua adalah penyakit-penyakit berjangkit ya. Selesema, kurap. Okey, kurap, tahu kurap? Okey, panau. Panau yang putih-putih tu. Okey, kencing tikus pun berjangkit. Demam denggi pun berjangkit, malaria berjangkit dan juga demam Zika pun juga berjangkit. So, penyakit-penyakit yang berjangkit ini berpindah daripada seorang individu kepada individu lain. So, itu adalah penyakit yang berjangkit. Okey. So, kita tengok penyakit yang tidak berjangkit. Okey. So, ini adalah penyakit-penyakit yang tidak berjangkit. Okey, penyakit yang berjangkit adalah kanser. So, jangan risau kanser dia tak berjangkit. Hipertensi tu penyakit darah tinggi. Diabetes, penyakit kencing manis. Asma tak berjangkit. Kardiovaskular, penyakit jantung. So ini semua adalah penyakit-penyakit tidak berjangkit lah. So jangan risaulah mak ayah kamu ada penyakit-penyakit ni. Ni adalah penyakit keturunan sahaja. Okey. So ini yang saya cakap tadi. Okey, penyakit berjangkit bagaimana disebarkan oleh patogen. Okey, yang mana dia adalah contoh-contoh patogen adalah bakteria, protozoa, kulat, cacing. Okey, fungus. Okey, kulat fungus ataupun cacing. So penyakit-penyakit ini dibawa oleh patogen melalui vektor kepada manusia. Okey. So okey, tengok sini. Penyakit berjangkit disebarkan oleh patogen dipindahkan daripada seorang mangsa kepada mangsa lain. Contohnya, demam denggi kan? Demam denggi daripada nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes dia gigit awak. Okey, gigit awak. Dalam masa yang sama, dia pindahkan juga okey, dia punya virus itu ke next kepada yang lain. Okey, nyamuk Aedes boleh menjangkiti 3 orang satu masa. Okey, 3 orang satu masa. So dijangkit daripada satu host kepada host yang lain, mangsa kepada mangsa yang lain. Okey, melalui vektor. Vektor tu nyamuk Aedes lah tadi. Okey.
dan medium seperti air, udara dan juga sentuhan. So kita ada 3 jenis penyakit, bukan 3. Kita ada lebih kurang 4 penyakit. Okay, jenis-jenis penyakit berjangkit yang dibawa oleh, yang pertama dibawa oleh udara, okay. Yang kedua dibawa oleh air, yang ketiga dibawa oleh sentuhan, dan yang keempat dibawa oleh vektor. So penyakit berjangkit ni dibawa oleh 4 keadaan, udara, air, sentuhan dan juga vektor. Okay, so mari kita tengok macam mana penyakit berjangkit ni dibawa oleh udara. Okay, so penyakit yang dibawa oleh udara yang kita ada 2 jenis, jangkitan melalui titisan, jangkitan melalui habuk. Okay, so titisan contohnya kalau orang bersin ataupun batuk, orang tu ada TB. Tahu TB, batuk kering? So bila dia bersin ataupun batuk, mudah dijangkiti lah, awak mudah kena. Okay, awak mudah kena. Okay, mudah terjangkit dengan jangkitan melalui titisan. Ataupun sekarang, okay, COVID-19. Okay, COVID-19 berjangkit melalui titisan, droplet. Okay, droplet. So sebab itu kita kena jarak 1 meter. So bila orang tu bersin, sekurang-kurangnya virus itu melalui titisan, dia jatuh, dia tak boleh lebih daripada 1 meter. Lebih 1 meter dia tak ada lah, matilah. Okay, dia boleh mati. Dia tak boleh lebih daripada 1 meter pun. Okay, so itu jangkitan melalui titisan. Jangkitan melalui habuk. Okay, bakteria di dalam air ludah pesakit yang sudah kering dan membentuk spora dan disebarkan bersama habuk oleh angin. So habuk pun boleh menyebabkan jangkit. So apa yang perlu kita buat adalah inilah, menutup mulut dan hidung. Okay, ni awak boleh baca sendirilah. Okay, contoh-contoh penyakit yang dibawa oleh udara, kita ada TB, okay, tuberculosis, TB, penyakit batuk kering, selsema, SARS, okay, influenza A, H1N1, cacak air. Cacak air tu apa? Cacak air adalah chickenpox. Okay, chickenpox. Okay, awak panggil, orang Perak panggil apa? Panggil apa orang Perak? Cikgu pun tak tahu. Okay. Okay, so itu penyakit bawaan udara. So mari kita pergi tengok penyakit bawaan air. Okay, penyakit bawaan air boleh berlaku sekiranya air itu tidak dirawat. Okay, ataupun berlaku banjir besar. So bila banjir itu bercampur dengan air kumbahan, okay, masuk dalam sistem peparitan, parit, dan ada patogen, ada najis itu. So ada banyak patogen dalam air itu. Kemudian dibekalkan pula ke dalam pipe kita kan. So awak minum, so boleh menyebabkan beberapa jangkitan. Contohnya kolera. Kolera ni adalah macam taun lah. Okay, macam taun. Okay, cirit-berit, itu kolera. Demam kepialu, dysentery, ameba dan juga beberapa jenis penyakit yang lain yang disebabkan oleh jangkitan bawaan air ni. So yang pertama sekali, inilah cara-caranya: mencampurkan air klorin dalam kolam renang, membina tandas yang mempunyai sistem sanitasi yang sempurna, mesti mendidihkan air minuman dengan sempurna. Okay, air minuman, okay, patogen hanya boleh mati, virus, okay, atau bakteria hanya boleh mati pada suhu yang tinggi sahaja. So janganlah kita suka-suka hati minum air pahit walaupun orang kata air pahit tu ada klorin. No, so dia masih lagi ada lagi patogen. Okay, so itu penyakit bawaan air. So kita pergi penyakit bawaan sentuhan. Okay, sentuhan. Kita ada beberapa penyakit yang berjangkit melalui sentuhan. Contohnya kurap, panau. Okay, so itu adalah gambar kurap. Okay, ni kurap. Okay,
ini panau. Panau ni berjangkit. So jangan kamu sesuka hati pakai baju kawan kamu yang ada kurap ataupun panau. Okey, kerana dia mudah berjangkit. Okey, ataupun berkongsi tuala, cukur, okey, shaver kan. Itu tak boleh lah. Okey. So kena berhati-hati kerana kalau dah dijangkiti kedua-dua penyakit ni susah nak sembuh. Kan susah nak sembuh maksudnya teruk. Saya kena letak ubat. Okey, lama sikit lah baru nak sembuh. Okey, selain daripada itu penyakit sifilis ataupun dan gonorrhea. Okey, ini adalah penyakit yang boleh dapat daripada hubungan seks, hubungan seks, dan biasanya seks serambang lah. Okey, hubungan seks serambang lah sifilis dan gonorrhea ini. Okey, dan terakhir boleh juga dapat penyakit HIV dan juga AIDS. Okey, yang boleh merebak melalui hubungan seks dan juga darah. Okey, HIV dan AIDS dia tak boleh merebak senang-senang je awak pegang orang pesakit AIDS tu kena, bukan. Okey, dia merebak melalui hubungan seks, darah dan perkongsian jarum. So saya tak nak terang lebih lanjut lah pada pasal ni. Okey, kita pergi pada penyakit melalui vektor yang keempat. Okey, yang keempat dah ni. Tadi mula-mula udara, lepas tu air, sentuhan dan juga vektor. Okey, so mari kita tengok vektor. Kita ada vektor. Vektor apa? Organisma apa yang bawa penyakit tu? Okey, lipas. Lipas dibawa patogen ataupun virus apa tu? Salmonella typhi. Okey. So bahaya Salmonella ni boleh juga mati Okey, kalau kita contohnya makanan-makanan yang dijangkiti oleh patogen ini, boleh, kalau orang tu dia tidak kuat imun dia, boleh meninggal dunia lah. Lalat pun sama, Salmonella typhi juga pun sama juga. Okey, kalau keracunan makanan ini, okey, ada Salmonella, didapati ada Salmonella pun terlalu bahaya, contohnya boleh juga dibawa maut lah. Aedes, okey, virus denggi. Okey, seterusnya Aedes juga. Okey, Aedes nyamuk yang sama, dia boleh juga bawa virus Zika. Okey, Zika satu masa dahulu tahun 2017 saya ingat virus Zika baru dijumpai kan. Okey, yang menakutkan katanya kalau kena tu macam-macam lah. Okey, kalau mengandung masa tu, kalau kena virus Zika, anak jadi hydrocephalus lah. Okey, kepala besar dan sebagainya. Okey, so itu Aedes. Vektor yang seterusnya adalah nyamuk Anopheles. Okey, membawa Plasmodium malariae. Okey, dan tikus membawa bakteria Leptospirosis. Okey, so tikus bawa, pernah dengar tak penyakit leptospirosis? Leptospirosis tu, so inilah penyakitnya. So janganlah sesuka hati awak pergi mandi air ulu licin sekarang ni kan. So bahaya. Okey, kadang-kadang ulu licin tu dah dicemari dengan tikus. So ada bakteria-bakteria ini yang boleh membawa maut. So itu adalah 4 penyakit yang dibawa oleh patogen itu tadi. Okey, so mari kita tengok gejala-gejalanya. Beberapa penyakit gejala patogen vektor dan cara jangkitannya. Okey, so kita tengok yang pertama. Malaria. Pernah dengar malaria? Menggigil, demam dan berpeluh. Okey, patogennya adalah Plasmodium malariae. Okey, malariae. Nyamuk Anopheles betina, cara gigitannya adalah nyamuk. Okey, so kolera. Kolera yang saya cakap macam taun tadi, cirit-birit dan muntah. Okey, patogennya adalah Vibrio cholera. Vektornya adalah lalat. Okey, dapat daripada makanan dan air yang tercemar. Okey, seterusnya denggi, awak boleh baca gejalanya. Okey, vektornya adalah nyamuk Aedes, cara jangkitannya gigitan nyamuk. Okey, Zika. Okey, vektornya nyamuk Aedes pun sama. Okey, ini adalah benda yang sama sebenarnya. Yang ini pelajar-pelajar sendiri boleh bacalah. Okey. Okey, sebab
saya tak nak video saya panjang. Okay, takut nanti ada pelajar yang susah nak tonton. Okay. So, mari kita tengok macam mana vektor ini menyebabkan penyakit. Okay, last macam mana vektor ini menyebabkan penyakit. Okay, tengok muka surat 80. Okay. Okay, tengok sini. Mula-mula sekali. Okay. Okay, tengok situ Nyamuk yang telah mempunyai patogen, nyamuk yang ada virus tadi, okay, di dalam kelenjar ileonya, okay, nyamuk ada virus dalam ileo dia. Hisap darah orang, okay, hisap darah awak contohnya. Kemudian, okay, tengok situ. Tengok situ. Apa yang jadi? Okay. So, dia hisap ni, nampak dia hisap ni. Okay. So, ileo nyamuk itu dikeluarkan. So, dia mengeluarkan ileo, dia merembeskan ileo pada badan orang yang tak kena apa-apa lagi ni. Okay, dia rembeskan ileo dan semasa hisap darah untuk mencegah pembekuan darah. So, jangkitan tu dah merebak dah. Nampak? Jangkitan tu dah merebak. Okay, nampak tu. Dia dah bertelur dah, nampak ni dah bertelur ni, nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okay, nombor 1, nombor 2, nombor 3 dia dah bertelur. Dah merebak dah. Bila dia hisap awak, dia rembeskan ileo. Ileo tu, so dalam tu ada patogen. Okay, patogen tu dah bertelur, dah menetas. Kemudian, nombor 3, nyamuk lain menggigit mangsa yang telah dijangkiti dan menyebarkan jangkitan ke mangsa lain. So, dalam badan awak ni, okay, dah ada patogen. Nyamuk lain gigit awak, bawa pula jangkitan tu, okay, bawa pula penyakit tu ke mangsa lain pula. Ini yang saya cakap, nyamuk Aedes ni boleh bawa sampai 3 ni. Okay, 3 orang ni. Okay, so itu yang berlaku dalam nyamuk. Okay, dalam nyamuk. Macam mana dalam lalat pula? Okay, itu dalam nyamuk. Lalat yang pertama, lalat yang hinggap di atas kotoran. Okay, contohnya lalat tu dia hurung tai, ataupun sampah. Kemudian dia dah bawa patogen virus daripada sampah. Lepas tu, okay, patogen tu lekat dekat kaki-kaki lalat kan, badan-badan lalat. Okay, nampak ni. Pergilah rumah awak, kebetulan awak buka pintu, pergilah hinggap dekat burger awak yang awak nak makan ni. Lalat tadi pindahkan virus tadi pada makanan, kemudian awak pun makan. Esok tu sakit perut. Okey, sakit perut lah. Biasanya kalau orang yang tak tahan, dia akan sakit perut. Dan kalau mana-mana lagi yang tak tahan, contohnya budak kecil ataupun orang tua, kalau lalat ni, kalau patogen tu terlalu teruk, boleh meninggal dunia, bawa maut. Okey, itu saja daripada saya. So, tengok arahan saya yang seterusnya untuk next kita lepas ni ya. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera.